menggagaskan usul. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengar ke? Dengar, Yang Berhormat. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Tampil selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, suka untuk saya memulakan gelanggang perdebatan dengan menggagaskan satu usul perdebatan, iaitu 50 tahun rukun negara masih dijunjung. Secara literalnya, 50 tahun membawa maksud usia bagi seseorang individu atau kewujudan bagi sesuatu perkara. Dalam konteks perdebatan, 50 tahun ini disandarkan kepada subjek dalam usul perdebatan kita, iaitu rukun negara, yang mana usianya sudah pun mencecah 50 tahun. Suka untuk saya mengajak anda semua menyingkap sejarah pembentukan rukun negara di tanah Melayu. Dalam portal maklumat Malaysia yang diterbitkan oleh Unit Pemodenan Takbiran dan Perancangan Pengurusan Jabatan Penerangan Malaysia, rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969. Semasa darurat 22 bulan, negara ditadbir oleh Majlis Gerakan Negara, dan majlis ini telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara yang bertanggungjawab untuk menggubal rukun negara. Akhirnya, rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong keempat dengan tujuan utamanya untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Dalam rukun negara, ia telah menggariskan 5 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Maka akan timbul satu persoalan, adakah rukun negara kita ini masih dijunjung atau tidak? Secara literalnya, masih dijunjung ini membawa maksud terus ditegakkan. Suka untuk saya kongsikan kepada anda, dalam Pelan Induk Perpaduan, Kesepaduan dan Penyatu Paduan Malaysia menjelaskan bahawa untuk menentusahkan sama ada 5 prinsip rukun negara ini dijunjung atau tidak, penilaiannya perlulah dibuat kepada usaha-usaha mengangkat prinsip rukun negara oleh 2 entiti utama, iaitu Badan Pentadbiran dan Rakyat Malaysia untuk mencapai perpaduan yang kukuh, kerana kedua-dua entiti ini adalah ejen dalam mengagendakan perpaduan yang kukuh menerusi prinsip rukun negara. Maka, hakikat yang perlu untuk kita akui, bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak bergelora. Begitulah juga dengan usaha mengangkat rukun negara. Masih dijunjung ini ialah dalam mendepani pelbagai mehnah dan tribulasi, kerajaan ingin menilai bagaimana usaha mengangkat rukun negara dalam Badan Pentadbiran dan Rakyat Malaysia pasca 13 Mei 1969 sehinggalah kini. Maka, rasional debat hari ini ialah melihatkan kepada tindakan berterusan Badan Pentadbiran dan Rakyat Malaysia dalam menjunjung prinsip rukun negara yang akan dibuktikan melalui 5 hujah utama. Bagai jentayu merindukan hujan, saya silakan mana-mana yang berkenan. Yang Berhormat, saya berkenan dengan anda. Kes perwakilan kerajaan tidak boleh terhenti setakat usaha saja. Sebaliknya, anda perlu tunjukkan adakah usaha ini berjaya mewujudkan masyarakat yang memegang teguh pada aspirasi rukun negara. Sebab itu, kes hari ini betul kita tidak terhenti pada usaha saja. Kami akan tunjukkan juga bagaimana sambutan rakyat Malaysia terhadap usaha-usaha ini. Baiklah Tuan Yang di-Pertua Dewan, hujah pertama menjunjung prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan agama Islam ialah agama rasmi persekutuan. Kendati pun begitu, perkara 11 menjelaskan agama lain masih boleh diamalkan di Malaysia. Maka, dalam menyahut prinsip kepercayaan kepada Tuhan ini, sekitar 70-an dahulu, Majlis Muhibah Negara dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971 telah diperkenalkan oleh kerajaan kepada rakyat dengan tujuan untuk menangani isu-isu sensitif yang melibatkan perkauman dan agama. Dalam kertas kajian bertajuk Realiti Dialog Antara Agama di Malaysia, terbitan Pusat Dialog Peradaban menjelaskan bahawa isu pertikaian laungan azan di Pulau Pinang yang membabitkan penduduk setempat mendapat perhatian umum sejak kebelakangan ini. Walau bagaimanapun, rukun negara kita masih dijunjung apabila Kementerian Perpaduan Negara berhempas pulas dan bermandi peluh membendung isu sensitiviti agama melalui penubuhan jawatan kuasa mempromosi fahaman antara penganut dan
Majlis Konsultasi Perpaduan yang mengangkat nilai persefahaman agama antara rakyat Malaysia melalui program dialog agama yang dianjurkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Malah, perkara ini mendapat sambutan baik oleh rakyat apabila mereka dapat bertoleransi antara satu sama lain dalam mendepani kepelbagaian agama dan memahami perbezaan agama di Malaysia dalam menjunjung prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Tahukah anda, menerusi bahagian kesepaduan dan integrasi nasional di Jabatan Perdana Menteri, Indeks Keharmonian Agama menunjukkan peningkatan iaitu pada tahun 2018, Indeks Keharmonian Agama di Malaysia meletakkan pada skor 7.8 daripada 10. Skor ini menunjukkan bacaan yang baik dalam keharmonian agama kita, rentetan daripada persefahaman agama oleh pelbagai kaum yang akhirnya masyarakat mula dapat menyantuni agama masing-masing dalam sesebuah kejiranan dan komuniti setempat. Hujah kedua, menjunjung prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan rakyat kepada raja dan negara merupakan simbolik yang melambangkan identiti sesebuah bangsa. Raja diibarat seperti payung yang menaungi kesetiaan semua bangsa di Malaysia. Selari dengan laungan keramat raja dan rakyat berpisah tiada. Suatu ketika dahulu, akhbar-akhbar tempatan menjadi medium untuk segelintir individu mempertikaikan kedudukan institusi diraja dengan tujuan untuk menghasut masyarakat menentang kedudukan raja di tanah Melayu. Contohnya, dalam kes pendakwa raya melawan The Borneo Post pada tahun 1982 yang telah memaparkan berita yang berbau penghinaan kepada institusi diraja dan akhirnya mahkamah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM5,000 dan penjara 3 tahun. Dalam kertas kajian yang bertajuk Media Baharu dan Institusi Raja di Malaysia yang dinukilkan oleh Wan Amiza Wan Mahmud menjelaskan bahawa kesetiaan kepada raja dan negara masih dijunjung sehingga kini walaupun Malaysia berdepan dengan keterbukaan dan liberalisasi media iaitu setiap pengguna bebas mencabar institusi diraja sewenang-wenangnya. Tetapi mereka tidak berdiam diri. Mereka menyela tindakan-tindakan segelintir individu yang cuba mencabar institusi diraja ini apabila pada 16 April 2019 lebih 209 laporan polis telah dilaporkan dan pihak berkuasa bertindak sewajarnya dengan menangkap 17 individu ini dan mereka didakwa bawah Akta Hasutan dan Kanun Keseksaan dengan didenda sebanyak 5 sehingga RM10,000 dan dihukum penjara selama 10 tahun dalam menjunjung prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Akhirnya, masyarakat kita terdidik untuk menghayati prinsip kedua rukun negara ini. Rumusannya, kita lihat bagaimana tindakan kolektif Badan Pentadbiran dan Rakyat yang menjalankan fungsi yang bertekad dan beriltizam untuk mengangkat prinsip rukun negara merentasi zaman inilah lambang rukun negara kita masih dijunjung. Pada akhirnya, saya tinggalkan satu tip-tip untuk anda. Isu perpaduan tidak ubah bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Ledakan globalisasi dan modernisasi meniti melangkaui zaman. Tetapi siapa sangka yang lama dikelek yang baharu didokong. Agenda rukun negara teguh kita sama-sama junjung. Mohon mencadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang telah dikemukakan. Wakil rakyat daripada Rawang Selangor ini memegang moto hidup meranum akal, mematang peribadi dan menjadikan A. Samad Said sebagai idola beliau. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Berhormat Omar Qayyum bin Hamdan selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah dan bidasan selaku wakil pertama pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Cubaan boleh dengar Boleh, Yang Berhormat. Okey. Sekalung apresiasi buat tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersidang melapangkan masa. Baik, dalam debat hari ini selaku Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang mengepalai pimpinan pembangkang membangkang usul perdebatan gagasan sahabat Perdana Menteri iaitu 50 tahun rukun negara masih dijunjung. Baik, pertama sekali, selaku Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang respon terus terhadap kes pembentangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pertama sekali, konsep serta definisi ini amatlah mudah dan simplistik.
Sebab mereka hanya menyandarkan rukun negara ini kepada 5 prinsip rukun negara yang selama ini di sekolah-sekolah hafal serta diucapkan semasa perhimpunan dan juga lafaz untuk kita melafazkan rukun negara itu sendiri. Sebaliknya, mereka gagal untuk menghayati dan juga menilai apakah sebenarnya aspirasi di sebalik rukun negara itu sendiri. Di manakah matlamat dan juga sasaran rukun negara itu. Sebab kalau kita lihat dengan baik, kalau anda semua ada lagi buku-buku tulis zaman sekolah, dalam rukun negara ini, di atas prinsip-prinsip ini ada disasarkan konsep serta masyarakat yang disasarkan di sebalik prinsip-prinsip ini. Pertama, apabila mereka mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan. Kedua, melambangkan satu cara hidup yang demokratik. Ketiga, apabila masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dinikmati secara bersama. Keempat, ia menjamin satu cara liberal terhadap tradisi kebudayaan. Perkara-perkara seperti ini yang sepatutnya kita nilai. Sebab kalau kita hanya ingin menilai prinsip-prinsip rukun negara, debat ini akan menjadi sangat cetek. Cukup sekadar, ada agama, ada kesetiaan, sudah melambangkan rukun negara kita junjung. Tidak boleh seperti itu. Sebaliknya kita perlu untuk nilai sama ada aspirasi masyarakat yang dilihat sebagai latar belakang prinsip rukun negara ini tercapai ataupun tidak dengan usaha-usaha itu. Kedua, apabila mereka berjanji untuk bercerita mengenai usaha-usaha, perkara ini amatlah cetek. Sebab perkara ini adalah satu perkara yang memang kita tak boleh nak nafi. Memang ada usaha. Tetapi apa yang perlu untuk kita nilai, sama ada usaha-usaha ini pada akhirnya membawa kepada lambang masyarakat yang diaspirasikan di sebalik rukun negara itu. Selepas 50 tahun kita menjalankan usaha-usaha ini, adakah masyarakat yang diaspirasikan seperti yang sudah dicakap sebentar tadi, adakah sudah tercapai ataupun belum? Adakah dalam proses ini kita sudah pun mendekati kepada masyarakat-masyarakat tersebut ataupun belum? Saya kira tidak. Sebab itulah pembawaan mereka ini hanya sekadar ada usaha, ada sambutan, cukup sekadar itu. Ini adalah pembuktian separuh jalan. Ketiga, berkenaan dengan hujah-hujah mereka. Hujah mereka ini saya dah boleh hargap walaupun mereka tak cakap lagi 3 hujah, mereka akan bawa kesopanan dan kesusilaan dan sebagainya. Sebaliknya, perkara ini hanyalah sekadar ilustrasi serta kenyataan untuk menggambarkan apakah itu rukun negara dan juga prinsip-prinsip. Sebaliknya, mereka tidak pun nilai sama ada rukun negara ini dijunjung ataupun tidak. Sebab kalau saya nak nafikan kes mereka, senang saja. Hujah pertama, kalau kita bawa isu pada bulan puasa ada isu bakuteh dan juga mereka tidak menghormati azan di Pulau Pinang, tertolak hujah satu apabila mereka tidak bertoleransi berkenaan agama. Kedua, apabila kesetiaan raja dan negara, kes hina raja serta kes polis yang sebenarnya anda katakan tadi, bila ada laporan sudah membuktikan mereka ini tidak setia pada raja dan negara, mudah untuk saya menolak kes ini. Tetapi saya percaya bahawa debat ini perlu untuk menjadi lebih bijak. Sebab kita perlu untuk melihat selepas 50 tahun ini, rukun negara dijunjung ataupun tidak. Dan keadaan masih itu tidak pun diceritakan dengan baik. Itulah kegagalan-kegagalan perwakilan kerajaan. Saya mohon nanti yang kedua bercerita dengan konteks yang lebih besar supaya debat ini akan menjadi lebih bermakna. Sebelum saya berat kepada kes pembangkang sila. Yang berhormat, setuju ataupun tidak, usaha kerajaan yang berterusan inilah yang mampu mencapai aspirasi rukun negara yang anda sendiri perjuangkan. Ya, yang berhormat. Pertama sekali, usaha memang kami tak nafi. Tetapi, masyarakat yang diaspirasikan itu capai ataupun tidak, itu yang anda tertinggal. Sebab, kalau saya cakap seperti tadi, isu-isu yang berlaku, saya lambang ia tidak pun mencapai. Baik, 50 tahun rukun negara masih tidak dijunjung. Itu kes perwakilan pembangkang. Dengar baik-baik. Melihatkan kepada setelah 50 tahun, masyarakat yang wujud hari ini bukanlah masyarakat yang disasarkan oleh rukun negara. Hujah pertama, kami akan bercerita mengenai kematangan ahli parlimen yang berkadar songsang dengan tempoh demokrasi. Dan hujah-hujah lain akan diceritakan oleh Datuk Ilham sebentar nanti supaya lebih menarik permainan kali ini. Baik, terus bergerak kepada hujah pertama perwakilan kerajaan berdasarkan kata kunci kematangan ahli parlimen yang berkadar songsang dengan tempoh demokrasi. Baik, dalam penghujahan kali ini, apa yang saya akan ceritakan kepada anda semua? Sebelum saya menghuraikan hujah ini dengan lebih lanjut, perlu untuk kita semua faham terlebih dahulu mengapa kematangan ahli parlimen ini penting untuk kita bincangkan. Saya bawa anda menyorot lembaran sejarah seketika pada tahun 1969 saat tragedi 13 Mei yang merupakan konflik berdarah paling buruk dalam sejarah negara berlaku akibat tindakan ahli parlimen yang menyambut kemenangan secara berlebih-lebihan dan tidak matang, menyebabkan rusuhan dan konflik berdarah berlaku di tanah air tercinta. Malah
Tragedi inilah yang membawa kepada penggubalan dan juga pengisytiharan rukun negara itu sendiri. Tetapi selepas 50 tahun, kita perlu untuk menilai semula dalam keadaan ahli parlimen semasa, adakah kematangan mereka ini selari dengan peredaran zaman dan juga tempoh demokrasi atau sebaliknya. Apabila kita bercakap mengenai ahli parlimen, apa yang terbayang dalam pemikiran semua orang adalah berkenaan dengan kepetahan untuk berbahas, ketajaman pemikiran dan sebagainya yang dikenali sebagai political elan dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Tetapi kita nilai semula keadaan-keadaan yang berlaku di sidang parlimen Malaysia. Pertama, kenyataan-kenyataan yang bersifat unparliamentary dengan izin Tuan Yang di-Pertua, berbau rasisma, seksisma dan kebiadaban tahap tinggi sering sahaja mengganggu sidang perbahasan parlimen Malaysia. Tamsilnya, Yang Berhormat Abdul Aziz Abdul Rahim yang membuat kenyataan tak nampak gelap sangat, pakailah bedak kepada Yang Berhormat Kashturi Pato semasa sidang parlimen 13 Julai 2020. Kedua, Yang Berhormat Hanifah Maidin yang menyindir dan mempersenda jantina Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman semasa sidang parlimen 9 Oktober. Dalam keadaan perkara ini, kenapa ia penting? Sebab etika dan adab inilah yang melambangkan kesopanan dan kesusilaan terhadap perbincangan undang-undang yang sepatutnya kita daulatkan. Saya cakup dua-dua prinsip itu. Adakah ini tindakan mereka yang menghormati proses pengubalan undang-undang yang ingin didaulatkan? Saya percaya tidak. Sedih saya. Analisis kedua, tabiat volte-face yang teruk. Volte-face adalah satu istilah Perancis yang bermaksud perubahan atau pertukaran pendirian dalam suatu keputusan atau perkara. Dalam konteks politik moden, volte-face juga sering dirujuk sebagai U-turn di United Kingdom atau flip-flop di Amerika Syarikat. Contohnya, dalam buku Harapan Janji ke-6 Pakatan Harapan berjanji menghapuskan kutipan tol. Janji ini antara perkara utama yang dilakukan semasa kempen PRU 4 apabila diasak dan juga pada akhirnya pengurangan hanya sebanyak 18% dengan sebab pembinaan lebuh raya dan terjejas. Tindakan yang menjadikan janji-janji politik ini untuk kebajikan dan juga keperluan rakyat diperjudikan dan dijadikan permainan. Adakah perkara ini melambangkan mereka menghormati sidang parlimen dan juga politik, janji-janji mereka dalam politik? Saya percaya tidak. Mereka ini ibarat pepatah, ya sepanjang hari, janji sepanjang jalan, janji hanya tinggal janji. Undang-undang yang ingin didaulatkan dimain-mainkan. Ini baru sahaja sikap yang semasa persidangan, belum lagi insiden dan tindakan yang memberi kesan kepada perbincangan undang-undang itu sendiri. 20 November 2019, loceng sidang Dewan Rakyat terpaksa dibunyikan sekali pagi. Ini susulan bilangan ahli parlimen yang hadir didapati tidak cukup quorum ketika sidang bermula. Kehadiran ahli parlimen juga, mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir banyak kali mengatakan rasa prestasi kehadiran menteri dan timbalan menteri yang pun tidak memuaskan. Penguat kuasa yang terlibat juga terlibat dengan korupsi dan sebagainya. Adakah perkara-perkara ini lambang mereka menjunjung prinsip-prinsip rukun negara? Saya kira tidak. Di pengakhirannya, saya sedih dengan kenyataan ini dan saya percaya 50 tahun rukun negara masih tidak dijunjung atas sebab mereka ini tidak pun menggambarkan masyarakat yang disasarkan oleh aspirasi rukun negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan sebentar tadi. Yang Berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi merupakan wakil rakyat Shah Alam Selangor dan merupakan pelajar tahun pertama aliran undang-undang. Beliau pernah berkongsi bersama saya bahawa beliau gemar meneroka buku-buku lama semasa beliau mempunyai kelapangan. Seterusnya, sidang Dewan yang dihormati. Sebelum kita meneruskan Dewan Persidangan, suka untuk saya maklumkan kepada ahli-ahli yang berhormat berkenaan anugerah bahasa terbaik yang merupakan satu kelainan yang ditampilkan dalam pertandingan debat kali ini. Anugerah bahasa terbaik merupakan anugerah khas yang akan diberikan kepada pendebat terbaik dalam aspek bahasa dan akan diadili sendiri oleh hakim-hakim pusingan akhir ini. Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan rakan strategik dalam penganjuran debat Piala Perpaduan Negara 2020 sesuai dengan motonya Tanda Pagar Dekad Bahasa Kebangsaan. Perdebatan dalam persidangan ini diteruskan lagi. Dengan ini, saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Nur Rashiqah binti Unik Kuti untuk mengemukakan bidasan dan hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillah, cubaan suara dengar tak? Dengar Yang Berhormat. Baiklah, terima kasih Tuan Yang di-Pertua Barisan Pembangkang Pihak Kerajaan. Seterusnya, Ahli Dewan yang bersidang.
Tuan Dan Dipertua, kerana sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk, saya selaku yang kedua menyokong penuh gagasan usul Dato' Ishak sebentar tadi, 50 tahun rukun negara masih dijunjung melihatkan kepada rasional pembawakan kami di mana tindakan berterusan badan pentadbiran dan rakyat Malaysia dalam menjunjung prinsip rukun negara. Baiklah Tuan Dan Dipertua, kita terus ke arena pembidasan. Tuan Dan Dipertua, pihak pembangkang hari ini mendakwa bahawasanya kami gagal untuk memahami aspirasi rukun negara. Sebenarnya Tuan Dan Dipertua, inilah kelemahan mereka dalam mencerap. Definisi kami telah jelas mengangkat objektif rukun negara yang mengangkat perpaduan yang erat Tuan Dan Dipertua, maka tuduhan ketua pembangkang hari ini tidak berasas. Yang kedua, prinsip ini bukan sekadar ilustrasi Tuan Dan Dipertua, malah kami telah tunjukkan tindakan berterusan kerajaan dan tindakan kolektif masyarakat telah mencapai aspirasi rukun negara Tuan Yang Dipertua. Hujah pertama di perwakilan pembangkang, mereka lebih kepada menyentuh isu peribadi dan sikap individu-individu itu Tuan Dan Dipertua dan bukannya entiti kerajaan dan masyarakat secara kolektif Tuan Dan Dipertua. Dan mereka menceritakan tentang kematangan ahli parlimen Tuan Dan Dipertua. Tapi Tuan Dan Dipertua, adakah sikap individu segelintir ahli parlimen ini menyebabkan kita boleh terus pukul rata ahli parlimen kita hari ini sudah tidak matang Tuan Dan Dipertua? Dan adakah sikap individu ini mengganggu prosedur legislatif? Tentu sekali tidak Tuan Dan Dipertua. Sebenarnya wakil rakyat kita telah matang kerana walaupun banyak isu yang mereka tidak setuju seperti isu pertukaran speaker dan belanjawan, tetapi mereka tidak melakukan kekecohan di parlimen seperti negara lain. Malah ahli parlimen kita duduk dan berbahas dari peringkat dasar dan ruang kuasa mengangkat proses perdebatan Tuan Dan Dipertua. Maka Tuan Dan Dipertua, bagi jentayu rindukan hujan, dipersilakan. Ya Muhammad, kalau anda tengok mana-mana sidang parlimen, anda akan dapat lihat betapa parlimen kita tidak mengangkat proses penggubalan undang-undang pada tahap yang sepatutnya. Tuan Dan Dipertua, apa yang kita tidak angkatnya Tuan Dan Dipertua apabila kita duduk berbahas dan kita berbahas tentang hal ini dengan kita mempunyai speaker dewan dan yang lain-lain Tuan Dan Dipertua. Saya kira mungkin masalah ini berlaku pada individu dalam ahli parlimen, tetapi mereka hari ini pembangkang bersikap kejam dengan menuduh semua ahli parlimen lantas menyifatkan parlimen kita pada hari ini tidak matang dan perlu ditolak dan tidak menjunjung aspirasi rukun negara. Ini adalah salah Tuan Dan Dipertua. Pertikaian pihak pembangkang hari ini ibarat dikulung menjadi mangikam, muntahkan menjadi sekam, maka cadangan saya untuk pihak pembangkang lebih baik anda memilih untuk diam Tuan Dan Dipertua. Selesai pembidasan, kita masuk ke arena hujah Tuan Dan Dipertua. Hujah ketiga menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan merupakan dokumen bertulis yang mengandungi 183 perkara dan merangkumi pelbagai cakupan tata cara pentadbiran dan hak-hak warga negara di dalam persekutuan. Misalnya Tuan Dan Dipertua, dalam perkara 153 melindungi hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak, dan perkara 152 yang melindungi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Namun Tuan Dan Dipertua, sepanjang 50 tahun rukun negara diperkenalkan, kita ianya tidak lekang dari cabaran-cabaran yang mengganggu gugat keluhurannya. Sedari tahun 1999, gerakan jawatan kuasa SUKYU yang menuntut kerajaan untuk menghapuskan segala taraf Bumi Putera bagi mewujudkan masyarakat yang adil. Tuntutan ini nyata bercangkah dengan perkara 153 yang dirangka untuk melindungi hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putera, terutamanya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan sektor awam. Tuan Dan Dipertua, walaupun gerakan SUKYU mendakwa telah mendapat sokongan lebih 2,000 pertubuhan kaum Cina di Malaysia, tetapi kita lihat apakah respon kerajaan demi menjunjung keluhuran perlembagaan. Kabinet menetapkan pendirian untuk menolak tuntutan ini seperti mana dalam notis Jemaah Menteri bertarikh 17 November 1999. Mutakhir ini Tuan Dan Dipertua, keluhuran perlembagaan sekali lagi dicabar apabila tuntutan Hindaf 2.0 pada tahun 2018 yang mendesak kerajaan membuka UiTM dan tanah rancangan Felda untuk semua kaum. Namun Tuan Dan Dipertua, kerajaan menerusi laporan rancangan Malaysia ke-11 tidak berganjak daripada pendirian asal untuk menolak cadangan ini. Tindakan kerajaan yang berterusan inilah adalah manifestasi peranan kerajaan yang menjunjung keluhuran perlembagaan dari dahulu lagi Tuan Dan Dipertua. Selain itu Tuan Dan Dipertua, rakyat juga berperanan dalam menegur tindakan kerajaan yang melanggar perlembagaan persekutuan. Contohnya apa? Apabila isu menteri-menteri tidak menggunakan bahasa kebangsaan dalam kenyataan akhbar rasmi.
masyarakat secara kolektif sebulat suara dengan berhemah menegur para menteri supaya menegakkan perkara 152 iaitu bahasa kebangsaan sebagai bahasa di dalam urusan rasmi Tuan Yang di-Pertua. Akhirnya menteri tersebut menarik balik kenyataan media tersebut. Malah pada tahun 2019, kerajaan bercadang untuk meratifikasi konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan diskriminasi kaum AISET Tuan Yang di-Pertua. Tetapi dalam perkara 1/4 AISET ini dia menuntut negara anggota menghapuskan keistimewaan kaum tertentu dalam soal pemilikan tanah. Perkara ini bercanggah dengan perkara 89 tentang perlindungan tanah Rizab Melayu dan tanah adat bagi etnik-etnik di Sabah dan Sarawak. Maka ribuan rakyat bangkit membantah menerusi himpunan bantah AISET di Kuala Lumpur Tuan Yang di-Pertua. Maka tindakan kolektif masyarakat ini membuahkan hasil apabila Pejabat Perdana Menteri PMO pada 28 November 2018 memutuskan untuk tidak meratifikasi AISET Tuan Yang di-Pertua. Kesimpulannya, tindakan berterusan kerajaan dalam menolak tuntutan Sukyu dan Hindraf yang bercanggah dengan perlembagaan dan tindakan kolektif masyarakat itu sendiri yang membantah dasar kerajaan jika bertentangan dengan perlembagaan menunjukkan bagaimana kita tidak setuju dengan AISET, bagaimana kita menyelar kembali tindakan menteri yang tidak mempertabatkan bahasa Melayu dan urusan rasmi, membuktikan kerajaan dan rakyat bersungguh-sungguh Tuan Yang di-Pertua memainkan peranan menjunjung rukun negara. Ujar keempat, menjunjung prinsip kedaulatan undang-undang. Tuan Yang di-Pertua, bagi mengangkat kedaulatan undang-undang sebarang kegiatan jenayah perlulah dibawa ke muka pengadilan. Contohnya Tuan Yang di-Pertua, menurut kajian keselamatan anti keganasan senderantau pasca 13 Mei 1969, Malaysia diuji dengan kegiatan subversif yang melanggar undang-undang seperti gerakan Al-Maunah pada tahun 2000. Gerakan ini Tuan Yang di-Pertua berjaya melarikan 104 senjata api dan menangkap 2 anggota polis sebagai tebusan Tuan Yang di-Pertua dan melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Maka Tuan Yang di-Pertua, rentetan daripada peristiwa ini, Parlimen secara selaku badan legislatif telah menggunakan kuasa di bawah perkara 199 untuk menggubal akta Tuan Yang di-Pertua seperti akta pencegahan langkah-langkah khas dan akta keselamatan Tuan Yang di-Pertua. Maka tuntasnya Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah mengetatkan lagi tindakan undang-undang dalam menangani isu keselamatan negara dan menjadi pengajaran kepada rakyat untuk terpatuh pada undang-undang. Dan hujah kelima, menjunjung prinsip kesopanan dan kesusilaan Tuan Yang di-Pertua. Maka melewati usia dekad rukun negara 5 dekad ini Tuan Yang di-Pertua, cabaran masyarakat masmuk sentiasa diperdebatkan Tuan Yang di-Pertua. Menurut kajian Pusat Penyelidikan Pendidikan untuk Perdamaian pasca 13 Mei 1969, ketegangan kaum masih belum reda seperti insiden yang berlaku di Kampung Rawa apabila masjid dan kuil dibina berdekatan dan menimbulkan harmonia antara kaum Tuan Yang di-Pertua di mana lebih 2,000 penganut Islam dan Hindu saling memberontak Tuan Yang di-Pertua. Namun Tuan Yang di-Pertua ibarat cari bulu ayam akhirnya bercantuh kembali. Pertikaian ini dapat didepani dengan meja rundingan apabila kerajaan menubuhkan majlis muafakat antara kaum bersama wakil daripada kedua-dua agama. Juga isu hari ini kuil Mahamariaman Tuan Yang di-Pertua telah kita selesaikan dengan respon balas daripada kaum di mana kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa khas di mana memanggil wakil kaum-kaum lain yang terlibat supaya kita tidak memanjangkan lagi respon yang boleh menggugat isu sensitiviti perkauman Tuan Yang di-Pertua. Maka Tuan Yang di-Pertua, cuba kita lihat bagaimana pendekatan meja bulat dalam mendepani isu Kampung Rawa, isu kuil Sri Mahamariaman, akhirnya mendepani isu-isu yang mencetuskan bibit-bibit permusuhan, ditambah lagi dengan dasar-dasar kerajaan mendepani isu perpaduan kaum di peringkat akar umbi Tuan Yang di-Pertua. Maka baju kebaya kain bercorak, cantik memikat si gadis desa, rukun negara 5 tertegak penyatu rakyat berbilang bangsa Tuan Yang di-Pertua mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Muhammad Ilham Hafiz bin Azmi selaku Timbalan Ketua Pembangkang untuk mengemukakan bidasan dan hujah beliau. Persilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua yang sudi melapangkan masa. Tuan Yang di-Pertua, nasihat saya kepada perwakilan kerajaan hanya satu. Berpijaklah pada bumi yang nyata, usah
menafikan perkara yang berlaku di hadapan mata. Kita nilai kes perwakilan kerajaan hari ini dalam mempertahankan usul perdebatan cukup simplistik. Cukup sekadar mereka menunjukkan kepada seisi Dewan betapa ada tindakan berterusan serta usaha-usaha daripada kerajaan dan juga rakyat cukup membuktikan rukun negara masih dijunjung. Sebenarnya, kes kerajaan tidak boleh terhenti setakat itu. Sebaliknya, mereka perlu menilai setelah 50 tahun pengisytiharan rukun negara, adakah rakyat hari ini menggambarkan rakyat yang disasarkan oleh rukun negara ataupun tidak. Di meja pembangkang kami kata tidak. Maksudnya, segenap pengujian perwakilan pembangkang menafikan kes kerajaan. Di samping itu, kami juga membuka paradigma baru dalam perdebatan. Kami tunjukkan kepada anda betapa aspirasi rukun negara ini mempunyai gambaran tertentu terhadap masyarakat kita dan masyarakat kini tidak mencapai gambaran tersebut. Terampang dua mata kes perwakilan pembangkang. Ini kes bidasan kes kepada mereka. Saya terus membidas kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Perbidasan beliau tentang hujah saudara Ketua Pembangkang tentang isu ahli parlimen mengganggu sidang parlimen. Tuduh katanya ini adalah sikap peribadi ahli parlimen dan tidak mengganggu proses legislatif. Saya sangkal fakta ini. Sebenarnya sikap peribadi ahli parlimen yang tidak menghormati dewan atau gelanggang pengubalan undang-undang yang sepatutnya didaulatkan ini akhirnya mengganggu proses legislatif ataupun pengubalan undang-undang. Beberapa kali persidangan tidak dapat berlaku kerana tidak cukup quorum di Dewan Rakyat. Beberapa kali ahli Dewan Rakyat dipaksa ataupun dihalau keluar oleh Speaker Dewan kerana tidak menghormati peraturan mesyuarat. Adakah perkara ini tidak mengganggu proses legislatif? Kami katakan ia mengganggu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan hujah-hujah perwakilan kerajaan seperti tepat tekaan saudara Ketua Pembangkang tentang prinsip rukun negara sahaja. Hujah ketiga tentang keluhuran perlembagaan hanya menceritakan tentang struktur perlembagaan. Tuan Yang di-Pertua, fakta dalam hujah ini amat bercanggah dengan kes perwakilan kerajaan kerana seawal Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bangkit berucap, beliau ingin menunjukkan bahawa tindakan kerajaan dan rakyat bergerak selari dalam menjunjung aspirasi rukun negara. Namun, hujah-hujah Timbalan Perdana Menteri, rakyat buat salah, rakyat membuat tuntutan yang tidak munasabah, akhirnya kerajaan tidak mendengar tuntutan rakyat. Dalam kes mereka ini, hanya kerajaan sahaja yang mengangkat prinsip rukun negara. Maksudnya, kes mereka runtuh dengan masih lagi dimainkan dalam apa jua keadaan. Ketiga, bidang akademik pun mereka jadikan isu perkauman, isu Jawi. Pada Ogos 2019, Kementerian Pendidikan Tinggi ingin memperkenalkan pembelajaran tulisan Jawi dalam silibus Bahasa Melayu Darjah 4 sebanyak 6 muka surat. Namun cadangan ini mendapat tentangan hebat khususnya daripada Persatuan Dong Jiaozong kerana dianggap mengugat bahasa ibunda mereka, tidak membantu meningkatkan tahap penguasaan bahasa Melayu dan menambah beban kerja bagi murid, dan kebimbangan pengenalan tulisan Jawi sebagai langkah Islamisasi. Prejudis masih lagi timbul dalam kalangan rakyat kita. Penentangan ini mengakibatkan berlakunya polemik dalam masyarakat sehingga penganjuran persidangan isu Jawi pada 26 Disember 2019 dan kerajaan terpaksa berkompromi sebanyak 2 kali untuk meredakan isu ketegangan negara, iaitu mengurangkan bilangan muka surat dari 6 kepada 3 sahaja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Keadaan keempat, kes-kes jenayah yang tidak bersifat perkauman namun menjadi kes perkauman. Isu adib. Pada mulanya isu jenayah pukul orang bomba yang ingin memadamkan kebakaran. Namun kes ini dijadikan bahan api untuk membakar api perkauman di media sosial. Masyarakat kaum Melayu dan India bertelagah dan menuding jari antara satu sama lain. Akhirnya isu yang pada awalnya tidak melibatkan kaum akhirnya menjadi satu perbahalan perkauman yang cukup besar di negara kita. Maksudnya masyarakat yang masih lagi memainkan isu perkauman ini menggambarkan betapa rakyat kita masih lagi tidak mencapai aspirasi rukun negara. Keadaan yang kelima, kemalangan jalan raya pun dijadikan isu perkauman. 10 Ogos 2019, isu pergaduhan antara lelaki kaum Cina dan Melayu berpunca daripada insiden perselisihan faham selepas kemalangan di Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban Plus berhampiran susur Bandar Baru Bangi hingga menyebabkan kematian kepada lelaki kaum Melayu tersebut. Dan isu ini mencetuskan perbalahan yang berunsur perkauman di media sosial. Betapa isu-isu yang tidak bersifat perkauman dalam 5 keadaan yang berbeza akhirnya dimainkan sebagai isu perkauman dengan tujuan untuk membentuk kes perwakilan kerajaan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Adakah ini melambangkan kita bersatu padu? Saya katakan tidak. Kerana itu, di meja perwakilan pembangkang kami yakin dan percaya 50 tahun rukun negara masih tidak dijunjung. Saya mohon membangkang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Timbalan Ketua Pembangkang sebentar tadi berasal dari negeri Selangor dan merupakan penuntut jurusan undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
Memegang prinsip tanda pagar kasih tahu, beliau suka berkongsi tarian TikTok di media sosial menggunakan ID pengguna Ilham Kasih Tahu. Pasti ramai penonton sedang mencari akaun Yang Berhormat sekarang. Sidang Dewan yang dihormati, sekalung penghargaan kami titipkan kepada Kementerian Perpaduan Negara yang sudi menjadi rakan sinergi untuk menjayakan program ini. Dalam usaha untuk menjadikan norma baharu sebagai amalan, perpaduan sebagai kebiasaan selari dengan prinsip Kementerian Perpaduan Negara iaitu perpaduan suatu kebiasaan. Baiklah, Dewan pada sesi kali ini akan lebih menarik lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini, saya mempersilakan Menteri Ketiga dari pihak kerajaan untuk mengemukakan bidasan seterusnya memperkukuhkan lagi kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Cubaan suara, dengar ke? Dengar Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Warga Dewan sekalian, 13 Mei 1969, 196 nyawa terkorban, 9,143 orang ditahan. Angkara tiadanya persefahaman, berajakan nafsu, bertuhankan amarah, bertelingkah, bertelagah. Cukuplah. Nostalgia ini kita tinggal dalam lipatan sejarah. Hari ini kita gantikan segala telingkah, telagah dengan persefahaman penuh hemah. Seperti titis, pemikiran tak harus berdasar kepada perkauman. Atas pedoman inilah saya berikrar untuk menumpukan seluruh tenaga dan usaha saya dalam menyokong usul perdebatan 50 tahun rukun negara masih dijunjung. Di meja perwakilan kerajaan, kami beriltizam 50 tahun rukun negara masih dijunjung melihat kepada tindakan Badan Pentadbiran Rakyat Malaysia dalam menjunjung prinsip rukun negara kerana kedua entiti ini memainkan peranan yang penting dalam menjayakan agenda perpaduan negara. Itu sahaja sintaksis yang cuba diterjemahkan oleh perwakilan kerajaan. Pun begitu warga Dewan sekalian, cadangan di meja perwakilan pembangkang, konsep ini simplistik sebab katanya perwakilan kerajaan gagal menilai aspirasi. Yang berhormat, kalau kita sudah tunjukkan bagaimana tindakan berterusan dalam pengamalan rukun negara, maksudnya kita sudah berjaya untuk menjayakan aspirasi ini warga Dewan sekalian. Sebab kayu ukur untuk mencapai aspirasi atau tidak terletak kepada 5 pengamalan prinsip rukun negara warga Dewan sekalian. Maksudnya, walaupun konsep ini mudah tetapi boleh diterjemah dengan makna yang penuh hemah warga Dewan sekalian. Beralih pandang ke meja perwakilan pembangkang, hari ini mereka sepakat menyatakan 50 tahun rukun negara masih tidak dijunjung apabila masyarakat yang wujud ini warga Dewan sekalian bukanlah masyarakat yang disasarkan warga Dewan sekalian. Cukup sedih dan terkilan mendengar perkara ini. Seolah-olah konotasi perwakilan pembangkang kalau masyarakat ini tidaklah menjadi masyarakat yang tidaklah menjadi masyarakat sasaran, maka kita tinggalkan sahaja. Tidak perlu untuk kita lakukan tindakan berterusan. Perkara inilah yang salah warga Dewan sekalian. Sebab itu di meja perwakilan kerajaan kami ingin tindakan berterusan supaya sesuai dengan keadaan semasa, akhirnya menjayakan aspirasi ini warga Dewan sekalian. Pun begitu, kalaulah kes di meja perwakilan pembangkang ini ingin bercerita tentang soal aspirasi rakyat, hujah mereka langsung tidak pernah tunjukkan bagaimanakah aspirasi rakyat yang tidak tersasar itu. Asyik bercerita soal kematangan ahli politik dan sebagainya warga Dewan sekalian. Sebab itu, kes ini seolah-olah memberi konotasi. Ada sahaja kes, inilah keadaan tidak dijunjung. Mereka tidak pernah menilai tindakan berterusan berhempas pulas daripada kerajaan dan rakyat ini warga Dewan sekalian. Sebab apa warga Dewan sekalian? Di setiap perkara, di setiap isu yang timbul, kita sentiasa berani untuk mendepani cabaran dengan tindakan-tindakan yang berterusan ini warga Dewan sekalian. Sebab itu, isu Ketua Pembangkang Omar Qayyum tentang kes bak kutih pada bulan Ramadan. Warga Dewan sekalian, jangan pernah lupa pada tindakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan juga respon balas masyarakat.
untuk menghentikan perkara ini daripada berterusan menjadi rusuhan warga Dewan sekalian, hanya berakhir di alam maya dengan kedamaian warga Dewan sekalian. Hujah pertama tentang kematangan ahli parlimen yang sonsang. Katanya selepas 50 tahun, ahli-ahli parlimen ini masih lagi mengeluarkan kenyataan berbau rasis warga Dewan sekalian. Perkara ini salah warga Dewan sekalian. Sebab pertama sekali, di saat ahli parlimen mengeluarkan kenyataan berbau rasis, kita kembali kepada prinsip rukun negara, iaitu apabila speaker Dewan menggunakan peraturan mesyuarat untuk menggantung ahli yang melakukan perkataan biadab. Contohnya ahli parlimen Jelutong, Gelugur dan Pasir Salak warga Dewan sekalian. Tetapi apa kata perwakilan pembangkang? Oh, kalau kita gantung ini warga Dewan sekalian, akan mengganggu pula legislatif. Kalau kita kekalkan, anda kata biadab pula warga Dewan sekalian. Jadi tindakan manakah yang rasional warga Dewan sekalian yang cuba untuk dibawakan oleh perwakilan pembangkang ini warga Dewan sekalian? Malah peraturan mesyuarat ini hasilnya ahli parlimen ini terus duduk dan tidak meneruskan perbalahan warga Dewan sekalian, menjadikan perbahasan tentang aspirasi rakyat ini dilaksanakan. Kedua, fakta ini salah sebab dalam Perlembagaan Persekutuan telah menggariskan perkara 63/4. Sekiranya ahli parlimen cenderung untuk mengeluarkan kata-kata yang berbau hasutan, ia akan didakwa sama sahaja dengan rakyat biasa di bawah Akta Hasutan warga Dewan sekalian. Sekalipun anda ingin bercerita tentang kematangan ahli parlimen yang songsang, anda tunjukkanlah bagaimana di akhirnya rakyat ini memberi respon yang negatif, yang tidak menghormati pemimpin dan sebagainya. Namun warga Dewan sekalian, hari ini disebabkan perkara ini, rakyat kita semakin matang, rakyat kita semakin sedar akan makna demokrasi untuk memilih pemimpin yang mampu mengangkat suara rakyat, bukan hanya berdegang dalam parlimen tetapi apa pun tak buat warga Dewan sekalian. Sebab itu, kalaulah hari ini Dato' Ilham katakan di peringkat parlimen ini kita tidak mengikut jalur yang sewajarnya, kita ikut warga Dewan sekalian. Menurut undang-undang kita ada bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga. Konsep ketertinggalan undang-undang yang mana lagi yang anda kata kita tidak ikut warga Dewan sekalian? Sebab itu, hujah pertama ini warga Dewan sekalian, bagai si kudung pergi berbelut, si buta pergi bergajah, tidak meredakan kemelut, malah menyebabkan masyarakat pula yang bertelagah warga Dewan sekalian. Hujah kedua yang mencapah-capah, ada 5 isu kata Dato' Ilham ini warga Dewan sekalian. Katanya, isu perkauman masih lagi dimainkan oleh masyarakat. Sebab itulah 50 tahun, rukun negara ini masih tidak dijunjung. Kata beliau, hari ini kita masih lagi ada isu politik perkauman yang memainkan isu kaum ini warga Dewan sekalian. Soalan saya, takkanlah hari ini Dato' Ilham ni nak satu parti politik, tiada pilihan raya warga Dewan sekalian? Perkara ini salah. Sebab dalam Perlembagaan Persekutuan, kebebasan berpersatuan itu adalah hak setiap warga negara. Selagi mana anda bebas berpersatuan mengikut lunas undang-undang, itu tidak menjadi masalah. Menjawab soalan pertama. Isu kedua tentang masalah ekonomi warga Dewan sekalian. Kata Dato' Ilham, kalau betullah rukun negara ini sudah dijunjung, kenapa jurang ekonomi antara masyarakat masih melebar? Sebab itulah hari ini kita lakukan transformasi dasar ekonomi yang saling hubung dengan perpaduan menerusi dasar kemakmuran bersama. Objektif yang kedua iaitu untuk menangani ketidaksetaraan dan juga ketidaksamarata warga Dewan sekalian dalam jurang ekonomi ini warga Dewan sekalian. Isu ketiga, isu Jawi warga Dewan sekalian. Katanya hari ini masyarakat bertelagah. Sedar ataupun tidak Dato' Ilham, isu Jawi ini akhirnya tidak diangkat ke muka pengadilan, diselesaikan secara rundingan di meja bulat, menunjukkan sopan dan susila rakyat kita dalam bertoleransi menyelesaikan isu perpaduan. Isu jenayah warga Dewan sekalian, katanya menjadi api membakar perpaduan. Sedangkan hari ini isu-isu jenayah ini masih lagi mengikut susur galur kanun kesesaan dan juga undang-undang di negara kita. Dan isu tentang kemalangan jalan raya ini katanya tidak dapat diselesaikan membawa kepada pergaduhan. Warga Dewan sekalian, untuk menentu sahkan siapa yang bersalah atau tidak, akhirnya mahkamah memutuskan menggunakan akta pengangkutan jalan. Sebab itu di akhirnya respon masyarakat ini hanyalah sebagai semak dan imbang, bukanlah kata putus warga Dewan sekalian. Pun begitu, respon ini untuk kita angkat warga Dewan sekalian. Sebagai intiha, kerajaan sudah tunjukkan rentetan peristiwa bermula 1970 sehinggalah ke saat ini, tindakan berterusan Badan Pentadbiran dan Rakyat Malaysia masih menjunjung 5 prinsip rukun negara warga Dewan sekalian. Sebab itu, rukun negara bukan hanyalah sekadar lafaz yang dizikirkan di tapak perhimpunan, bukan juga sekadar ikrar kosong yang dibaca tanpa penghayatan. Ia adalah sebuah pengamalan dan pengharapan. Mohon untuk terus mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Hadirin sekalian, niat pembangkang bukan untuk menghina.
Namun ada kalanya pekung di dada harus kita buka agar kita berpijak di bumi yang nyata. Atas satu hakikat, selepas 50 tahun pengisytiharan rukun negara masih tidak dijunjung tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, sebelum saya meneruskan terhadap bidasan kes serta hujah, ada baiknya saya rumuskan dahulu apakah yang cuba dibawakan oleh pihak perwakilan pembangkang. Kata pembangkang hari ini, 50 tahun rukun negara masih tidak dijunjung, kami nilai kepada selepas 50 tahun masyarakat yang wujud pada hari ini bukanlah masyarakat yang disasarkan oleh rukun negara. Dan kalau anda dengar dan analisis hujah kami dengan baik, ada 3 pengajaran yang kita boleh garap dan boleh bawa keluar daripada Dewan Perdebatan. Pertama, ahli parlimen sekarang sangat tidak profesional ketika proses pengubahan undang-undang berlaku. Tambahan pula, ahli parlimen sekarang bukan sahaja tidak lebih matang daripada ahli politik terdahulu, malah mereka ini lebih tidak matang daripada ahli politik terdahulu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kedua, isu-isu yang tidak ada kaitan dengan perpaduan dijadikan isu perkauman dan isu perpaduan dalam negara kita. Di manakah kesopanan dan kesusilaan rakyat kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ketiga, anda perlu faham, masyarakat yang diidamkan oleh aspirasi rukun negara ini kita ibaratkan sebagai serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Namun hakikatnya rasa kebersamaan ini di kalangan rakyat Malaysia masih lagi pudar, hadirin dan hadirat sekalian. Itu pengajaran yang kita boleh dapat melalui kes pembangkang. Baik, sebelum saya akan teruskan dengan pembidasan kes yang sangat bermasalah timbul seawal seorang Perdana Menteri. Pertama, apabila mereka kata masih dijunjung ini, kita nilai kepada tindakan berterusan dan juga sambutan masyarakat. Pertama sekali, saya perlu untuk katakan kepada anda, kes ini kes simplistik dan truistik sebab pembuktian debat tidak boleh semudah itu, hadirin dan hadirat sekalian. Setakat ada usaha berterusan, setakat ada sambutan, adakah ini menunjukkan rukun negara masih dijunjung? Sebab pertama, kami tidak boleh untuk nafikan ada usaha-usaha yang berterusan. Kedua, takkanlah kami ingin ceritakan tiada usaha langsung yang dilakukan oleh kerajaan untuk merapatkan masyarakat, merapatkan perpaduan dalam masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tidak boleh dan tidak relevan. Dan saya boleh gambarkan kes kerajaan ini, mereka sebenarnya tidak menceritakan tentang bagaimana rukun negara kita dijunjung. Sebaliknya, mereka ceritakan bagaimana negara kita menyelesaikan masalah-masalah perkauman dalam negara kita. Asal ada isu, terus kita selesaikan. Asal ada isu, terus kita selesaikan. Perkara ini tidak menggambar pun rukun negara kita masih lagi dijunjung ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu, di pihak perwakilan pembangkang, kami nilai aspirasi rukun negara ini, kita gambarkan masyarakat sekarang selepas 50 tahun. Masyarakat sekarang hidup bersatu padu. Namun hakikatnya, perkara ini tidak berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya bergerak kepada hujah, sila. Tak ada. Okey. Saya akan mulakan pembidasan hujah. Saya perlu untuk tunjukkan kepada anda bagaimana hujah di pihak perwakilan kerajaan ini, mereka sebenarnya tidak tunjukkan pun tindakan berterusan sebab fakta mereka hanyalah satu setiap hujah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tidak. Pertama sekali, apabila hujah pertama mereka ceritakan bagaimana kita menjunjung kepercayaan kepada Tuhan dan sebagainya. Apakah fakta yang mereka bawa? Mereka bawa satu saja fakta berkaitan dengan dialog. Tiba-tiba mereka katakan keadaan terus harmoni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama, mana tindakan berterusan? Kedua, saya juga boleh tunjukkan kepada anda pada tahun 2017, menurut Ketua Eksekutif Dakwah Yayasan Taklim dalam kertas kerjanya Media Baharu dan Autisma, bagaimana beliau menunjukkan peningkatan gejala autisma yang berluasa dalam kalangan belia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebanyak 21% ataupun 600,000 rakyat Malaysia tiada agama dan tiada pegangan dalam negara kita. Bagaimana anda boleh katakan kepada kita sekarang, rakyat kita percaya kepada Tuhan? Bagaimana anda boleh katakan rukun negara kita masih dijunjung, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Itu hujah pertama. Hujah kedua, apabila mereka ingin bercerita tentang kesetiaan raja dan negara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya boleh tunjukkan kepada anda bagaimana menurut artikel kajian, isu penghinaan
penghinaan terhadap institusi diraja Malaysia. Analisis kandungan akhbar dalam talian oleh Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia menceritakan bagaimana dalam negara kita banyak insiden iaitu isu rakyat kita menghina institusi diraja kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Malah pada tahun 2018 terdapat 7 rakyat Malaysia terlibat dengan aktiviti penganas ISIS dan mereka ini ingin mengancam raja kita, tuan-tuan dan puan-puan, atas satu sebab undang-undang syariah tidak dapat diangkat dalam negara kita disebabkan ada insiden ataupun masyarakat kita yang berani untuk mengancam institusi negara diraja. Bagaimana anda boleh katakan rukun negara masih dijunjung dalam negara kita? Sila. Datuk, di saat kita bertindak untuk meredakan perkara ini bukanlah satu tanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi anda. Disebabkan ada tindakan yang bercanggah dengan rukun negara. Pada awalnya, bagaimana anda boleh katakan rukun negara masih lagi dijunjung, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab hujah ketiga dan hujah keempat dan kelima, anda tunjukkan bagaimana ada masalah, tiba-tiba kerajaan selesaikan. Ada rakyat bermasalah, kerajaan selesaikan. Ada kerajaan bermasalah, rakyat selesaikan. Perkara ini mudah untuk saya gambarkan kepada anda. Mereka hanya menilai kepada perkara yang boleh untuk menyelesaikan masalah. Sebab itu perkara ini tidak melambangkan kita menjunjung rukun negara, tuan-tuan dan puan-puan. Di saat ada masalah, di saat ada gerakan-gerakan tuntutan yang bercanggah dengan rukun negara, bagaimana anda boleh katakan rukun negara kita masih dijunjung, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab itu, hujah ketiga ini, mereka ceritakan ada gerakan, tuntutan yang bercanggah dengan perkara 153. Tiba-tiba kabinet menolak dan sebagainya. Sebab itu, kita tidak boleh untuk menilai. Sebab itu perdebatan ini tiba-tiba menjadi cetek. Takkanlah kita ingin ceritakan ada tindakan, ada kerajaan menyelesaikan, tiba-tiba rukun negara masih dijunjung. Anda tidak menganalisis bagaimana pada awalnya ada tindakan, ada tuntutan yang bercanggah dengan rukun negara. Bagaimana perkara ini berlaku? Disebabkan rakyat-rakyat kita tidak lagi menjunjung rukun negara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan saya boleh untuk simpulkan perdebatan kita, kalau ada tindakan yang bersifat negatif, kalau ada tindakan yang bersifat positif, bagaimana untuk kita tentukan perdebatan kita? Sampai bila kita ingin menyelesaikan isu-isu perkauman kita? Sampai bila kita ingin katakan rukun negara kita masih dijunjung sebab ada kerajaan untuk menolak tuntutan-tuntutan yang bercanggah dengan rukun negara? Sampai bila kita ingin perkara ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Saya tidak mahu sampai sekarang, selepas 50 tahun ataupun 5 tahun datangnya, masih lagi ada isu-isu perkauman, masih lagi ada isu-isu perpaduan berlaku. Perkara ini bukanlah aspirasi yang dijunjung oleh rukun negara. Saya mohon usul untuk ditolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. 4 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan penggulungan kes. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat wakil pihak pembangkang tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Warga Dewan, tahun 2020 merupakan jubli emas pengisytiharan rukun negara. Kini sudah tiba masanya kita menilai setelah 50 tahun pengisytiharan, adakah rukun negara ini masih dijunjung ataupun tidak. Di meja pembangkang, kami mengambil keseluruhan aspirasi rukun negara. Tidak terhenti setakat 5 prinsip rukun negara yang diulang-ulang dan serta dilafaz di ikrar di setiap perhimpunan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebaliknya, kami menilai kepada setelah 50 tahun, masyarakat yang wujud hari ini, adakah ia merupakan masyarakat yang disasarkan oleh rukun negara ataupun tidak? Pada fahaman dan pendapat pembangkang, tidak. Kerana, pertama, kematangan ahli parlimen yang berkadar songsang dengan tempoh demokrasi. Ini mencakupi prinsip kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan dan juga keluhuran perlembagaan. Saat
ahli parlimen sendiri yang sepatutnya menjadi wakil rakyat dan menyuarakan suara-suara rakyat tidak menghormati lunas perundangan, gelanggang menggubal undang-undang, maksudnya rukun negara masih tidak dijunjung. Kedua, isu agama dan kaum yang masih dimainkan sebagai isu sensitif dalam setiap keadaan. Dalam kita percaya kepada Tuhan, adakah benar kita bertoleransi dengan mereka yang mempercayai Tuhan-Tuhan lain selain daripada kita? Kami tunjukkan tidak. Oleh hal yang demikian, benarlah dalam konteks kepercayaan kepada Tuhan, rukun negara masih tidak dijunjung. Kes perwakilan pembangkang tidak terhenti setakat 5 prinsip rukun negara. Sebaliknya kami membuka paradigma baru. Adakah pembentukan masyarakat hari ini selari dengan aspirasi bapa-bapa penggubal rukun negara kita? Kami katakan tidak, walaupun ini kekecewaan perwakilan pembangkang. Kita nilai apakah masalah perwakilan kerajaan. Pertama, masalah dalam percanggahan dalam hujah mereka, iaitu dalam hujah Perdana Menteri. Apa yang amat berhormat Perdana Menteri ceritakan kepada isi Dewan adalah kerajaan dan rakyat berganding bahu untuk menangani isu-isu perpaduan serta menjunjung rukun negara. Namun hujah-hujah timbalan Perdana Menteri yang amat janggal menceritakan soal kerajaan dan rakyat yang terlagak antara satu sama lain. Rakyat menuntut perkara yang bukan-bukan, kerajaan menolak perkara ini. Adakah ini menggambarkan usaha sama ataupun tindakan berterusan? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kedua, analisis perwakilan kerajaan yang cukup janggal dalam Dewan Perdebatan. Hal ini demikian kerana dalam hujah-hujah mereka bersetuju bahawa masalah-masalah berkaitan rukun negara masih lagi berlaku. Lalu, mereka menyatakan ada tindakan berterusan dan sebagainya. Saya ingin bertanya kepada perwakilan kerajaan, kalau inilah kes anda, adakah anda menuntut pembangkang tunjukkan kalau ada masalah, kita duduk memeluk tubuh, tidak melakukan apa-apa? Tidak boleh begitu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kami bersetuju. Ada tindakan, ada juga masalah. Namun yang perlu kita nilai dalam perdebatan, adakah masyarakat yang wujud hari ini, masyarakat yang disasarkan oleh rukun negara ataupun bukan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masalah ketiga, Menteri ketiga beliau, Menteri ketiga perwakilan kerajaan. Saya cukup kagum dengan kerajaan yang cukup betah berbicara. Namun sayangnya beliau gagal memahami beberapa konsep tentang rukun negara. Sehingga beliau boleh mengeluarkan ahli parlimen dalam sidang parlimen boleh didakwa dengan akta hasutan. Seolah-olah beliau tidak tahu tentang imuniti yang ada pada ahli parlimen ketika bersidang. Maksudnya bidasan ini cukup menggambarkan betapa menteri ketiga ini tidak relevan dalam perdebatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir kata, daripada aspek teknikaliti perdebatan sudah tiada sebab untuk anda menerima usul pada hari ini. Namun hakikatnya, rukun negara kita telah mengalami 2 bentuk kezaliman. Pertama, kezaliman yang dipasakkan oleh dasar penjajah yang memecah belahkan kita meskipun setelah 50 tahun pengisytiharan rukun negara. Kedua, kezaliman dari pengamal rukun negara yang hidup dalam penafian dan enggan menjulang tiap baik kata yang membentuk rukun negara, samalah seperti perwakilan kerajaan. Malangnya, kita telah terlambat untuk mengubah kezaliman yang pertama. Namun percayalah, menjatuhkan kezaliman yang kedua terletak di tangan kita semua. Maka saya mohon, malah saya merayu, demi rukun negara kita agar usul ditolak Dewan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya, bagi menutup sesi penggulungan pusingan akhir pertandingan debat Piala Perpaduan Negara 2020, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Dengar ke? Dengar Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua Dewan, dalam menjunjung rukun negara, kita perlu untuk berlapang dada, membuka pekung di dada, melihat segala luka dan kudis yang ada, supaya kita tidak sesal di kemudiannya. Sebab bonda saya pernah berpesan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Rukun 50 tahun, rukun negara masih dijunjung. Di perwakilan kerajaan, kami katakan kepada anda, masih dijunjung ini dalam menghadapi pelbagai cabaran, halangan, mihnah dan tribulasi. Kami menilai kepada usaha-usaha berterusan dalam 2 entiti, iaitu Badan Pentadbiran dan juga rakyat Malaysia, bermula selepas daripada 13 Mei 1969 sehinggalah hari ini yang dibuktikan melalui 5 hujah utama. Pun begitu, malangnya kalau anda dengar baik-baik, hujah kelima dan hujah keempat tidak pernah disentuh dan dijentik oleh mana-mana perwakilan pembangkang, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baik,
Di perwakilan pembangkang pula, hari ini saya boleh sifatkan mereka gagal untuk menembak tepat usul perdebatan. Sebab fungsi pembangkang dalam mana-mana debat untuk mendatangkan apa-apa pertikaian dan keraguan yang boleh untuk menggoyahkan kes perwakilan kerajaan. Tetapi kalau kita dengar bentuk-bentuk keraguan mereka, hanyalah hari ini rukun negara tidak dijunjung apabila pembentukan masyarakat tidak dapat dicapai seperti mana yang disasarkan dalam aspirasi rukun negara. Yang berhormat, apabila saya tidak menyatakan aspirasi rukun negara ini dalam pendefinisian, bukan bermakna aspirasi ini gagal dicapai. Capai sahaja warga dewan sekalian melalui apa? Melalui usaha-usaha berterusan daripada badan pentadbiran dan rakyat apabila setiap cabaran yang mendatang kita tangani dengan baik warga dewan sekalian. Pertikaian agung mereka seterusnya ialah kata mereka kes kami ini bersifat simplistik sebab ada usaha-usaha yang pembangkang tidak boleh nafikan warga dewan sekalian. Sebab itulah kalau saya diletakkan di perwakilan pembangkang, saya akan membangkang dengan lebih baik berbanding perwakilan Gombak ini. Ruang yang ada untuk pembangkang tunjukkan dalam debat hari ini ialah usaha-usaha berterusan daripada badan pentadbiran dan rakyat ini lemah dan tidak mampu mencapai aspirasi rukun negara. Boleh sahaja dinafikan usaha-usaha ini, tetapi mereka yang memilih untuk tidak membuktikan warga dewan sekalian. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh mereka ialah masalah-masalah yang wujud yang sebenarnya telah pun ditangani dengan baik warga dewan sekalian. Sekalipunlah kita nak terima masalah ini, pembuktian mereka separuh jalan. Sebab mereka menggelapkan usaha-usaha badan pentadbiran dan rakyat seperti mana yang kami ceritakan kepada anda warga dewan sekalian. Tiba-tiba kata pembangkang yang ketiga ini pada saat dan ketika ada masalah, itulah keadaan dijunjung pula warga dewan sekalian. Yang berhormat, adakah anda menuntut satu bentuk kesempurnaan dalam dewan perdebatan? Tidak ada langsung masalah warga dewan sekalian. Mustahil, kerana kesempurnaan yang abadi itu adalah milik yang Maha Esa warga dewan sekalian. Saya boleh sifatkan mereka ini air setitik dilautkan, tanah sekepal digunungkan warga dewan sekalian. Rumusan dalam perdebatan hari ini, saya boleh sifatkan segala kekilafan dan dosa perwakilan pembangkang hari ini atas satu kalimah, iaitu UIAM. U yang pertama, umpama gegak gempita besar cakap, kerja satu tak boleh cekap. Tak kala rumah sudah siap, pahat masih lagi berbunyi. I yang kedua, intipati hujan yang tempang. Pembuktian yang menyimpang-nyimpang. Isu-isu yang tidak relevan diangkat. Isu-isu terpencil, isu-isu yang sudah pun ditangani. A yang ketiga, analisis dakwaan yang songsang, konsistensi pembangkang yang tunggang langgang warga dewan sekalian. Dan M yang keempat, rangkaian penceritaan yang gagal diulas warga dewan sekalian. Ada asbab dan sebab mengapa usul perlu untuk diterima. Tak tumbuh tak melata, tak sungguh saya tak kata. Bunga selasih indah terangkum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Dengan ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan itu tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula di penganjuran edisi yang akan datang, pertandingan debat Piala Pusingan Menteri Perpaduan 2021. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Untuk makluman semua, keputusan akan diumumkan pada Majlis Pengumuman Keputusan Pertandingan Debat Piala Perpaduan Negara 2020 yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Sinar mentari celahan arah, cahayanya malap terangi pendeta, menyusun jari di akhir bicara, salah dan silap mohon dipinta. Saya selaku Tuan Yang di-Pertua Dewan dengan ini menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.